Assalamualaikum dan kembali bertemu di MHI hari ini 4 Ogos 2020 hari Selasa 14 Zulhijjah dan alhamdulillah kita pun 2 hari lepas walaupun tamat musim haji untuk tahun ini kita pastikan semuanya lancar dan sempurna. Baiklah, daripada 2.5 juta yang biasa kerjakan haji pada setiap tahun ini kurang daripada 10,000. Termasuklah jumlah petugasnya. Jadi memang lapang. Bayangkan kawasan memang sesak, padat dan juga himpunan manusia terbesar atas muka bumi ini hanya tinggal ribuan. Betul. Dan itulah antara yang selalu dikatakan mereka ini antara yang terpilih kerana dapat mengerjakan haji pada tahun ini di kala pandemik sedang melanda dunia. Apapun, kita ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua, penonton-penonton Indonesia yang sentiasa bersama dengan kami. Tidak kira di mana sahaja anda berada, kita ucapkan selamat bekerja bagi yang sedang bekerja dan juga mereka yang mungkin masih berada di rumah sedang memikirkan apakah yang akan berlaku pada hari ini. Kita harapkan yang terbaik untuk anda semua pastinya. Dan hari ini, hari Selasa, seperti biasa kita ada pelbagai topik dan informasi terkini dalam MHI. Kepada anda semua mungkin boleh saksikan kami secara langsung di FB Live MHI TV3 selain di kaca televisyen anda. Okay? Dan tahun ini pastinya ramai yang begitu hari sebab kita dah pun selesai perkara yang penting seperti Ramadan, kemudian Syawal dan juga musim haji. Ada yang sedang menanti kelahiran. Tidak lama lagi, sedikit lagi. Ada yang mungkin sedang menanti pinangan, ada yang menanti hari bahagia. Semuanya sedang dalam penantian. Ada yang menunggu gaji, ada yang menanti pekerjaan. Jadi hari ini semua orang berjuang dalam apa jua aspek. Semuanya ada perjuangan masing-masing. Kita harapkan kita tabah. Pada masa yang sama, kita juga berjuang perjuangan yang masih lagi belum ada kesudahan untuk menentang COVID-19. Jadi kita harapkan semuanya dapat patuhi SOP peraturan, termasuk memakai pelitup muka yang telah pun diwajibkan pada 1 Ogos lalu. Betul. Tempat yang sesak. Tetapi anda kenalah jadi seorang yang berilmu. Saya kata kalau ada bawa anak kecil, tak payahlah tutup muka dia. Ada kategori manusia yang memang wajib pakai, tapi di bawah 2 tahun tu ada pengecualian. Betul. Kalau anda seorang diri memandu, mungkin tidak apa. Yang penting kalau ada dalam kenderaan awam, kenalah patuhi penjarakan fizikal dan pada yang sama pelitup muka adalah teman setia anda mulai hari ini. Dan seperti yang kita nak kongsikan kepada anda semua tentang status terkini COVID-19, 2 kes baru ini setakat 3 Ogos jam 5 petang. Kumulatif kes dah 9,001 kes ya. Okey, angka yang cukup besar untuk Malaysia, mencecah 9,001 kes, kes sembuh harian 4,000, jumlah discharge 8,668 dan jumlah kematian kekal 125 kematian. Okey, itu antara COVID-19 yang terkini, tentang COVID-19 yang terkini. Kita juga nak kongsikan tentang sesi persekolahan yang akan bermula pada tahun 2021. Agak lambat ya, 20 biasa dalam Januari. 2 Januari, tapi kali ini sehingga penghujung Januari, 20 Januari, sebab ada itulah banyak ruang yang kita berikan kepada mereka yang buat persediaan untuk SPM. Betul. Ya, mungkin macam-macam perubahan kita pun tak jangka, tak tahu apa lagi yang akan berlaku pada mungkin semester yang terakhir nanti. Pada bulan September apa yang berlaku, Oktober apa yang berlaku, bergantung pada situasi semasa. Yang penting kita menuntut komitmen semua pihak untuk berjuang habis-habisan. Dan bersama sama kita juga harus memantau bagaimana perkembangan negara serantau kita di Singapura, di Indonesia. Kabarnya kita kena tak dapat berkunjung ke seberang contohnya dalam tempoh mungkin dalam 2 tahun. Betul. Apakah impaknya kepada pelancongan? Apakah impaknya kepada hubungan perdagangan serantau? Jadi ada implikasi yang harus kita bincangkan secara teliti. Ya, dan juga untuk 20 Januari 2021 ini merupakan tarikh yang agak memberi banyak perancangan kepada setiap individu, terutama sekali mereka yang punya anak-anak bersekolah. Sebab sebelum ni kalau ibu bapa yang bekerja nak minta cuti adalah pada waktu anak-anak tu cuti sekolah kan. Jadi sekarang ni mungkin dah kena guna kuota cuti pada tahun 2021. Bukan lagi pada tahun 2020 punya kuota cuti, tapi mungkin ada yang carry forward, bawa ke hadapan cuti tersebut boleh digunakan untuk mengambil cuti sementara anak masih lagi belum bermula persekolahan. Banyaklah aspek kewangan, nak persediaan anak-anak sekolah, itu tarikh yang cukup penting bagi perancangan pada tahun 2021. Bagaimana anda nak merencanakan setiap pergerakan pada 2021? Betul, mungkin ada bertambah anak yang bersekolah ataupun ada anak yang nak ke asrama ataupun yang nak masuk ke alam kampus. Ya, betul. Jadi semua orang akan membuat jadual baru dalam kehidupan sebab berlakunya perubahan. Perlu ada pencarakan, kemudian yalah macam puan mungkin hantar anak ke nursery, mungkin hantar anak ke pengasuh. Jadi sebelum keluar bekerja. Jadi semua orang sibuk merancang kewangan akan bertambah dari segi komitmen, dari segi bangun tidur pun dah berbeza.
Kalau dulu mungkin anda tak ada anak yang bersekolah pagi, tapi kali ini ada yang mungkin kerja pukul 9, dia boleh bangun pukul 8 contohnya kan. Ya, betul. Tapi kali ini kita bangun lebih awal untuk mengejar waktu. Tambah-tambah kalau sekolahnya jauh. Jadi saya melihat 2021 ni bertambah mencabar. 2020 adalah tahun perjuangan. Sebab sekarang ni dah masuk Ogos, tapi ada yang kata seperti Macam sekejap sangat masa lalu, tahun 2020 ni kita tidak dapat melaksanakan banyak perkara. Betul. Jadi perkara-perkara pada tahun ini haruslah dibawa ke hadapan, iaitu pada tahun 2021. Dalam masa yang sama kita tidak tahu apakah yang akan berlaku lagi 2-3 bulan ini. Bagaimana keadaan dunia mengendalikan pandemik COVID-19 ini yang berimpak yang cukup besar dalam perancangan kita. Terutama sekali pada tahun 2021 di mana segalanya bermula pada tahun itu yang tidak dapat diuruskan pada tahun ini. Okey. Dan juga pada hari ini di MHI kita akan menyentuh sedikit tentang banyak sebenarnya tentang sektor penerbangan. Kita tahu di kala pandemik ini antara sektor yang terjejas, yang cukup terjejas adalah sektor penerbangan. Ribuan pekerja yang diberhentikan, ada juga yang dituntut untuk mengambil cuti tanpa gaji dan banyak lagi perkara yang mereka harus kendalikan. Kalau berdasarkan pengalaman itu, kita tahu gaji itu berapa untuk sektor penerbangan ini, tapi kita punya komitmen pun adalah sebanyak itu. Ya. Jadi bagaimana untuk mengendalikan dalam sejarah katakan 50 tahun ini tak pernah berlaku penerbangan terhentilah. Betul, tak pernah lagi. Kita berhenti begitu lama sehingga kan sekarang ini pun masih ada pesawat yang tak terbang. Yang sedangkan hutang mungkin bertambah ataupun banyak destinasi yang tak dibuka. Jadi bagaimana tak pernah dibayangkanlah. Sebab ada juga yang dah biasa membuat kerjaya selepas berkhidmat di negara, mereka membuat haluan kerjaya ke luar negara, ke destinasi yang memang menjadi hub kepada penerbangan antarabangsa, tapi itu pun tutup kedai ataupun berlaku proses penyingkiran pekerja, ramai yang terjejas. Jadi sedang mencorak kerjaya lah. Dah mungkin kerja yang mantap sebagai juruterbang, lepas ni apa yang akan berlaku. Okay, lagi-lagi 20-30 tahun pengalaman tau, berada dalam sektor penerbangan. Bagaimana anda nak beralih kepada sektor lain. Okay? Kita akan bincangkan pada hari ini dan kita akan bawakan ramai tetamu pada hari ini yang bekerja dalam sektor penerbangan untuk berkongsi dengan kita pengalaman mereka sendiri. Sebelum tu kita tinjau paparan menarik di Akhbar Harian. Hari ini berita harian halaman hadapan sekali hanya wajib pakai di tempat sesak. Apa yang dimaksudkan itu adalah pelitup muka. Kerajaan menjelaskan pemakaian pelitup muka hanya diwajibkan di tempat umum yang sesak dan sukar melakukan penjarakan fizikal serta dalam pengangkutan awam. Satu garis panduan lebih jelas akan dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN dalam masa terdekat. PDRM setuju membatalkan saman yang dikeluarkan ke atas mereka yang tidak memakai pelitup muka di dalam kenderaan persendirian. Okey, halaman 2. Beberapa poin ataupun intipati penting yang saya nak kongsikan kepada anda. Apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pemakaian pelitup muka bagaimanapun tidak diwajibkan dalam kenderaan persendirian dan ketika melakukan aktiviti fizikal. Dan juga di sini ada dikatakan begitu juga di tempat awam yang tidak sesak. Padang bola adalah tempat awam. Kalau ada penjarakan fizikal tidak perlu pakai mask ataupun pelitup muka. Jika kawasan luas tidak diwajibkan. Tetapi pelitup muka digalakkan di mana-mana tempat sesak, tepi pantai jika seseorang takkan kena saman. Okey, tapi tepi pantai jika seorang takkan kena saman. Dan juga di sini tambahnya, kalau mereka sudah pun membayarnya iaitu saman, ia boleh dituntut semula. Okey? Dan kanak-kanak 2 tahun ke bawah tidak perlu pakai pelitup muka, tetapi untuk menjaga keselamatan mereka, kita tidak menggalakkan anak kecil 2 tahun ke bawah berada di kawasan awam kerana takut jangkitan. Okey, bila kita sebut tentang kanak-kanak bawah 2 tahun ke bawah ini, berumur 2 tahun ke bawah ini memang tidak digalakkan untuk memakai pelitup muka demi keselamatan mereka lah. Pernafasan, kadang-kadang mereka tertidur dengan pelitup muka, itu akan membahayakan mereka. Untuk kendalikan alat betul. tersendiri. Tapi bila kita lihat semula, keadaan di tempat sesak juga memang tidak digalakkan. Ada setengah tempat premis memang langsung tidak membenarkan kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah untuk masuk premis dan sebagainya. Okey, kita tinjau paparan di NST. Ini tentang kita kongsikan tadi tentang New School Term starts January 20, di mana kita kena merancang bahawa sehingga kan disebutkan bahawa major exams will begin in the first week of 2020, says Senior Education Minister.
bukan hanya melibatkan sekolah yang dilewatkan takwimnya, tetapi juga kepada anjakan daripada peperiksaan penting. Mungkin PT3 akan dianjakkan. UPSR tahun ini tak ada. Tahun depan mungkin ada lewat sedikit. Itu juga dengan SPM mungkin 2022. Sentiasa perhati ataupun prihatin kepada perubahan yang bakal berlaku dan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dan sikit paparan di Metro ini tentang cerita gajah. Ingat ajal dah sampai, mangsa hanya mampu mengucap ketika kenderaan dipijak gajah mengamuk. Ramai hanya mampu melihat gajah mengamuk menyerang kereta di Great. Memang Great ni memang kita tahu kawasan memang banyak gajah. Tapi kalau gajah mengamuk itu sebab apa? Ada kajian menyebutkan bahawa mesti ada peristiwa yang menyebabkan dia kuat ingatan untuk menyerang kembali siapa yang menyerangnya. Ya, kadang-kadang dah 10 tahun pun dia ingat lagi. Dia cam lah. Dia cam ataupun dia cari juga. Tapi kalau ini kita tak pasti sama ada kaitan ataupun dia memang secara rambang mengamuk saja. Dan haiwan itu pergi ke bahagian pemandu dan lihat kaki ia menutup cermin sebelum gajah itu bergerak ke bahagian penumpang depan dan juga perutnya berada di atas bumbung kereta. Saya pernah bertanya dengan salah seorang saudara saya yang selalulah melalui jalan ini untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Memang katanya waktu tak ada orang, jalan lengang kosong malam, memang gajah selalu keluar dan makan makanan di gerai-gerai, buah dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah menyerang di waktu ramai orang, tengah hari ataupun keluar pada waktu ramai, dan ianya terjadi pada ketika mereka sedang pulang ke kampung. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat yang ditembak sebab banyak tempat yang mengamalkan nama gajah ni. Sebab gajah ni setia kawan. Kalau seekor tu mati, jadi yang lain tu mungkin akan tunggu ataupun macam menangis lah kan. Jadi ingatannya kuat. Malah gajah juga antara mamalia yang bunting begitu lama, selama lebih kurang 2 tahun. Wow. Lama. Jadi proses nak besar pun lama. Oh, okey, betul. Dan ingatan dia, perasaan dia. Kalau kita tengok cerita Hindustan yang ada kaitan dengan gajah, pernah tengok tak? Banyaklah. Okey. Memang banyak cerita Hindustan yang berkaitan dengan gajah. Sebab tu dia diangkat dalam tema filem sebab dia ada memori yang baik dan juga ada perasaan yang luar biasa. Jadi hari ini anda boleh buka kamus ataupun ensiklopedia yang berkaitan dengan gajah supaya kita dapat selami keindahan ataupun keunikan haiwan ini. Dan yang lain kita harapkan hati-hatilah sebab destinasi ini memang terkenal laluan dia kan. Minggu hadapan juga merupakan Hari Gajah Sedunia pada hari Rabu. InsyaAllah kita akan juga bercerita lebih lanjut lagi tentang bagaimana dengan keadaan ini, iaitu keadaan yang terjadi berkaitan dengan gajah dan sebagainya. Hari Rabu, minggu hadapan Hari Gajah Sedunia. Okey, itu antara yang akan dikongsikan pada hari ini, istilah semasa dalam sektor penerbangan. Sebelum itu, ada satu lagi. Ini di utusan Malaysia berkaitan dengan kluster baharu yang wujud di kala keadaan yang memang sedang kita pun tidak boleh katakan selesa. Ini PKPD 4 Mukim, 2 daerah di Kedah bermula pada hari ini. Apa yang dikabarkan di sini, tempoh TEMCO iaitu pergerakan diperketatkan secara pentadbiran. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran iaitu TEMCO akan dilakukan di 2 daerah di negeri itu selama 27 hari bermula dari 3 hingga 30 Ogos ini. Ini berkaitan dengan wujudnya kluster baharu. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah radius 1 km dari restoran Nasi Kandar Saleh, Pekan Napoh iaitu Mukim Hosba Kubang Pasu, Kampung Pida 1 Megat Dewa, Mukim Kubang Pasu, Kampung Bendang Dalam dan juga Kampung Ulu Padang Sanai. Okey, ini antara kawasan ataupun mukim yang akan dilakukan pemeriksaan. Kira-kira 7,000 juga penduduk yang akan dilakukan pemeriksaan iaitu ujian saringan COVID-19 ke atas mereka kerana mereka berada di radius yang disebutkan sebentar tadi. Okey, itu dia antara perkongsian yang di utusan Malaysia. Kali ini pula kita nak kongsikan kepada anda. Alang-alang hari ini kita akan bercerita tentang sektor penerbangan. Ada beberapa istilah dalam sektor penerbangan ini kita tidak dapat jumpa perkataan Melayunya. Contohnya jet lag. Kan? Kita tidak akan guna perkataan Melayu. Memang jet lag tu jet lag lah sepanjang masa. Jadi cabaran kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mewujudkan istilah yang sesuai. Baik, kalau kita akan ada berapa lagi slide sebagai rujukan anda untuk mengetahui terma-terma dalam penerbangan ini. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya Ani Mizati lah bekas pramugari. Ya. Okey. Okey, ini dia.
juruterang ataupun pilot mengumumkan jejak wap ni? Saya tak pernah dengar lagi. Tak pernah lagi? Saya tak pernah dengar lagi. Mungkin tak berlaku lah sebab dia merujuk pada mungkin pesawat tempur kan? Betul-betul. Jet lag ni disebut sebagai gangguan ritme harian. Gangguan Memang panjang. ritme harian. Ada juga cadangan supaya ia dipendekkan jadi macam gariha ke. Tapi Tapi kalau macam mana kalau nak sebut, I baru balik dari flight lah, ada gangguan ritme harian. panjang kan? Ada yang sebut lesu gangguan jet. ritme harian. Tapi Indonesia menyebut penat terbang ataupun penat Capek. pasca terbang. Okey. Tapi itu logik lah kan bila kita tengok penat pasca terbang. Okey. Okey. Mabuk pasca terbang. Okey. Mabuk pasca terbang. Ya, tapi kalau dalam bahasa medicalnya disebut sebagai dysynchronis ataupun dysrhythmia circadian. Wow. Okey. Okey, satu lagi ni obstruction light, lampu halangan. Okey, kadang-kadang kita tahu perkataan itu tapi tak jumpa bila nak gunakan bahasa Melayu kerana bahasa Inggeris yang digunakan ini sangat-sangat common ataupun sangat-sangat selalu digunakan. Juruterbang pun tak umumkan. Okey, betul tak sebagai pramugari menggunakan gelongsor kecemasan? Ya Allah, ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh kita semua ya untuk menggunakan, kecuali kita pernah gunakan sewaktu latihan lah. Kalau untuk kita realiti tak review. pernah mendarat di air? Tak pernah lagi. Alhamdulillah. Okey. Okey, gelongsor kecemasan untuk emergency slide. Takut tak ada masa latihan tu? Ya, takut. Dibuat di mana? Saya masa latihan, sepatutnya saya tidak dapat meneruskan sebab saya ada sedikit gayat. Okey. Saya tak sangka yang sewaktu latihan itu, kita nak ambil lesen itu, memang itu adalah perkara wajib dilakukan. Okey. Maksudnya kena terjun dengan ketinggian yang sama dan kena lakukan perkara yang sama yang dilakukan, SOP yang dilakukan. Masa tu saya kata saya tak nak terjun. Kalau sama ada awak tak nak terjun ataupun awak bayar ada amount ribu, berpuluh ribu juga sebab awak dah sign kontrak, macam mana pun awak kena teruskan juga. Okey, itu yang akan menguatkan kita. Memang agak bagi mereka yang gayat ni adalah satu perkara yang harus dilepaskan lah. Okey. Bagi mereka yang nak menjadi pramugari ataupun mereka yang bekerja di penerbangan. Jadi kena buka laluan lega. Okay, saya pernah berkongsi istilah ni dengan seorang sahabat juruterbang. Dia ketawa sebab tak pernah dengar. Sebab mereka juga clearway. Okay, kalau nak terbang pastikan mungkin ada perspektif dari seorang juruterbang berbeza. Seterusnya kita kongsikan pula tentang istilah yang lain. Ada juga tentang deck landing, pendaratan geladak. Okey, saya rasa kalau buat ujian SPM ni tak ramai yang jawab ya. Okey. Sebab mungkin ada pesawat tu lain dia punya bentuk dan juga jenis pesawat yang tak semua dapat melakukan deck landing ataupun pendaratan geladak ini. Betul. Seterusnya kita perhatikan kepada kerusi Ejection lenting. seat. Kerusi lenting. Uish, tak jumpa perkataan ini. Kerusi lenting Bukan ni. pesawat komersial rasanya. Okey. Okey, ni force landing. Kita selalu dengarlah force landing. Tapi Pendaratan kalau serta-merta. boleh ke pesawat komersial dimendaratkan di kawasan yang lapang, yang tak rata dan sebagainya? Susah Itu ada beberapa situasi lah, maknanya situasi kecemasan. Boleh ya kalau di gunung engine ke? fail dan sebagainya. Memang antara yang dilakukan oleh juruterbang mencari kawasan yang paling lapang untuk membuat pendaratan. Itulah, tapi dia akan jadi kepada forced landing ataupun Saya pernah pendaratan paksa. naik penerbangan ulang-alik ni sebab Shuttle flight. kalau naik ferry 2 jam, tapi kalau terbang 5 minit. Yelah. Tak. Lokasinya Kawasannya. dari Zanzibar ke Dar es Salaam. Masa tu awak buat apa di sana? Jauhnya. Kerja rakaman di Tanzania. Jadi maksudnya dia tak ada penerbangan, memang tak ada pun. Kalau dia hanya pengangkutan transit ferry untuk dan ambil penumpang juga- saja. Oh. Okey, dan yang terakhir istilah apa kita kongsikan hari ini? Jambatan udara. Ini kita selalu dengar kan, aero bridge. Ini sebenarnya namanya jambatan udara. Jadi biasanya kalau pesawat yang khidmat penuh saja yang ada Betul. untuk melintasi ni, kadang-kadang lain tu terpaksa jalan kaki lah ya. Sebab dia tak gunakan Aero bridge ataupun bridge jambatan ataupun udara. Okey, itu antara istilah semasa dalam sektor penerbangan dalam bahasa Melayu yang seringkali kita lupa ayat-ayatnya dan ataupun kita selalu gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasanya. Okey? Baik, Selain itu, sebenarnya dengan bulan kemerdekaan, kita tahu Ogos merupakan bulan kemerdekaan, kita nak menghangatkan lagi semangat kita untuk cintakan dan mengetahui apakah istilah kemerdekaan. Setiap hari insya-Allah kita akan bawakan tentang cerita rembulan merdeka ini. Hari ini okay, nak berkongsi tentang mereka sebab saya sebelum masuk ke Sri Pentas memang rajin masuk pertandingan. Kalau Saya ada tahu. peluang je masuk je dan
Okey, ini tentang citra bulan merdeka. Saksikan. Tanggal 31 bulan 8 Baik, pada zaman dahulu, okey, ada Okey. sikit gangguan teknikal, minta maaf. Okey. Cerita Bulan Merdeka, kali ini kita nak kongsikan tentang memori di laman ini. Di laman ini itu sebenarnya adalah tajuk sajak Sajak yang saya buat untuk yang pertandingan. dihasilkan oleh Encik Anak Fetri Yahya. Okey, masa tu diumumkan tentang pertandingan ni ada. Saya kira itu sedang di tahun akhir pengajian. Sedang makan nasi kandar di Padang Kota. Merupakan tempat sejarah, sekadar tempat mana sekarang ni makanan yang ada tukar dengan Pulau Pinang. Okey. Jadi ketika itu saya nampak di iklan TV ada hantarkan penyertaan anda ke TV3. Saya pun hantarlah kan. Masa tu tak ada lagi teknologi canggih telefon semua ni. Tak boleh kita hashtag apa. Jadi terpaksa hantar email satu persatu. Saya ingat saya hantar sampai 100 penyertaan. 100 permintaan penyertaan. Maknanya dipilihnya satu je. Saya rasa ada ribuan yang diterima, tapi saya diumumkan sebagai pemenang. Tapi sebelum tu memang awak tak pernah terlibat dengan apa-apa dengan TV3. Tak pernah. Oh, sebab- itulah puncanya. Nyanyi tak boleh kan. Jadi peluang-peluang boleh lah. ni saya manfaatkan. Kebetulan di tahun akhir. Dan berapa lama siapkan sajak di laman ini tu? Malam tu je. Sebelum orang memang khas dibuat Setiap untuk 5 minit buat satu. penyertaan. Setiap 5 minit buat satu. Oh. Sebab saya ingatkan mesti penyertaan. Okay? Jadi lagu ni sebenarnya dia telah pun dilirik, dinyanyikan ataupun dimelodikan. Betul, dah dijadikan okey. lagu. Kena nyanyi tak dapat, tapi susah. Tapi kita hantar lirik ataupun sajak ni, komposer itu akan melagukan. Okey, Patrick. Dan ketiga akan pilih penyanyi. Kita selalu nak melihat Fetri ni memang orang yang cukup genius melakukan lirik dan sebagainya. Tapi kita tak pernah dengar juga. Cuba awak baca di laman ini ni dengan intonasi Fetri Yahya sendiri. Itu dah sebab dia bahasa yang mudah sebenarnya. Okey, Hafal tak? Hafal tak? hafal? Sampai Sampai sekarang hafal. sekarang Ui, berapa puluh tahun dah? Dah 18 tahun. 18 tahun, hampir 20 tahun dah. Masih hafal lagi. Di laman ini, lahirnya sejarah Nusa. Sehingga kini jadi azimat cinta berharga. Semangat wajah berapi meresap ke dalam jiwa. Azam kekal semadi, nyalaan cinta negara. Bagai permata indah bersinar, cahaya terangi puncak persada. Lembaran baru berwarna gemilang, yakin diri menjalin usaha. Itu sebagainya lah. Saya bersyukur kerana Saya pun nak cari mana salah tadi. Okay. Sebab ketika zaman belajar menang peraduan dan kebetulan pula masa itu ketika secara langsung itu juru audio yang bertugas adalah orang yang sama hari ini. Juru audio yang bertugas adalah orang yang sama hari ini. Aha. Dan juga orang yang interview anda adalah Eli Iskandar pada ketika itu. Itulah dia. Trofi ini memang Tapi berat. masa tu, masa Eli Iskandar interview dah menang. Ada menang. Dah menang, memang anda dah Dia ada dinobatkan kategori lah. sekolah rendah, sekolah menengah, IPT. IPT tu pakcik lah menang. Pakcik lah menang. Tak sangka bila zaman belajar kita dapat jumlah yang besar, RM4,000 mesti kita teruja. Besar. Masa tu RM4,000 besar. Okey. Itulah Kita nak galakkan trofinya. adik supaya rajin start pertandingan, luahkan apa dalam jiwa. Dan saya nak kongsikan satu buku yang saya tak semua warga Seri Pentas ada. Itulah daripada Buku tadi ni dia bawa tajuknya buku tu. Seri Pentas. Okey, ini okey. 25 tahun. 25 tahun TV3. TV3. Dari Jalaliku, kita tengok contohnya macam Sekapur Sirih. Ini interviewnya yang saya rasa- dinanti-nantikan. Ya Allah, 18 tahun sudah Eli Iskandar dan Fetri Yahya. tu. Kalau ikutkan saya nak bawa baju tu tapi itulah tak apalah. Ada lagi bajunya? Ada. Muat lagi tak? Tengoklah. Okey. Aduh, untung jadi badan yang tak besar ni kan. Sebenarnya Okey, satu saya juga nak kenangan yang dedikasikan TV3 ni tempat juga merdeka sebenarnya sebab kita mencetus perubahan kepada negara. Jalaliku ke Seri Pentas. Contohnya, banyak program TV3 yang saya rujuk sebagai bahan ilmu. Ini tak sempat kot.
Sekapur Sirih tak sempat. Ini tak sempat. Okey, penyampaian-penyampaiannya bercakap bahasa baku, bahasa yang baik seperti. Lepas tu setiap pembukaannya dia ada trademark ataupun cara tersendiri. Dulu host ataupun kita panggil anchor TV3 ni, mereka ada aura tersendiri. Bukan, memang hebat Setiap sangat. kali buka mulut saja ada kelainan tersendiri, dan setiap kali mereka buka kata di mana-mana program, mereka ada trademark ataupun cara mereka sendiri yang memang kita tak jumpa pada sekarang ni. Itu yang saya selalu sempatlah tengok beberapa arkib video mereka ini. Okey, ini gambar masa bila? MHI. MHI dan juga WHI wanita hari ini. Penyampai lama. Masa ni berapa tahun awak dah bersama dengan MHI? Setahun. Setahun. Wah. Okey, tapi itulah saya tunjuk satu gambar ni. Sekejap ya. Memang masa tu Fatri masuk ke TV3 terus ke program MHI. Itulah tidak sebagai penyampai sukan. Kita tengok kepayahannya. Nak buat video klip pun kameraman terpaksa memegang kamera yang berat. Dan juga wajah Zaki Anas masih lagi remaja. Okey. Okey. Masa tu kamera besar macam tu ada muka di sebelah tu. Jadi majalah ini menghimpunkan sambutan 25 tahun sebab ada juga saya lihat majalah 3 contohnya. Siapa yang tak kenal Wan Zaliha kan? Kemudian dengan Nur Azlina Rizwan, Nozi Pawanci. Okay. Ini Nurul Syuhada. Ini adalah buku yang dikeluarkan bersempena dengan 25 tahun TV3. Betul, di samping imbasan sejarah, kita ada Nona, Abang Mazido, Abang Zainal, 360 dan Miss Nusantara. Allah, hai, lamanya ni. Itulah dia. Ini lagi. Okey. One fine battle indeed. Ini bekas pengurus besar di Primeworks Factual, Encik Aziz Hassan. Okey. Rasa tak mungkin dia muda sangat. Ya Allah, lain. Sebab saya mengenali Encik Aziz Hassan dah pada 4 tahun lepas lah. Maknanya 4 tahun lepas. Okey, jadi banyaklah lagi. Okey. Arwah Datuk Mazli Luqman dan juga mereka ni yang hebat-hebat dalam sejarah. Ini AJL yang pertama. Okay, ini imbasan dari Jalan Liku Seri Pentas. Sebab di Jalan Liku ke Seri Pentas inilah terbit pelbagai ilmu untuk masyarakat. Dan kalau dulu, maknanya beberapa tahun lepas lah, mungkin 10 tahun lepas, setiap penghargaan itu akan dibukukan. Betul. Kan? Setiapnya akan dibukukan dan dicetak cantik-cantik. Adalah hasilnya dan ada orang kata harta yang boleh disimpan, boleh dilihat semula. Kalau sekarang ni adalah zaman digital, segalanya mungkin berada di media sosial yang di-upload dan sebagainya. Susah untuk kita dapat buku macam ni lagi sekarang, terutama sekali. Betul. Okey, baik, kita doakan semoga TV3 terus memberikan sinaran untuk anda, ilmu yang berkekalan, dan selamat datang generasi baru. Generasi baru ke generasi yang baru beberapa tahun di TV3 ini rasa cukup kecil bila melihat pengalaman mereka. Tapi itu yang menjadikan kami bersungguh-sungguh nak masuk di sini sebenarnya, TV3. Ini kampus kehidupan kita. Seri Pentas. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, masih lagi bersama dengan kami di MHI. Kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Kembali bertemu di MHI di Semangat Mereka yang Tinggi, dan kita juga tidak mahu ramai menjadi mangsa kepada penipuan skim yang merugikan sebab pada usia tertentu, usia 50-an contohnya, masa untuk keluarkan KDRI SP, tetapi ada juga yang ditipu dengan pelbagai skim yang mengarut dan juga mungkin akan membebankan hutang pada masa yang sama. Dan kita nak bersama dengan Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman sebagai Timbalan Presiden FOMKA untuk berkongsi penipuan pencarum KDRI SP yang dibimbangi akan terus mencari mangsa dan merugikan ramai orang. Baik, di talian Encik Muhammad Yusof, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lihat di paparan akhbar di mana Encik Yusof dedahkan bahawa ada penipuan licik yang sasarkan warga tertentu usia 50-an ke atas ya. Ini juga termasuk mereka yang ada akaun dua untuk pelbagai tujuan. Jadi bagaimana ia dikesan dan dikenal pasti dari awal oleh pihak FOMKA, silakan. Ya. Sebenarnya laporan ini didedahkan oleh pihak media. Mereka telah mendapatkan makluman daripada FOMKA tentang isu ini lah. Memang kita memandang serius tentang isu-isu seperti ini, apatah lagi bila melibatkan isu KWSP, kerana matlamat wang KWSP atau wang kumpulan simpanan
pekerja ni ialah untuk masa tu ataupun apabila mereka bersara mereka akan menggunakan wang tersebut untuk membiayai apa juga keperluan termasuk kesihatan, makanan dan sebagainya. Tetapi pihak yang memberi pinjam ini menggunakan taktik untuk menggunakan wang KWSP untuk membayar balik pinjaman yang diberikan. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab yang boleh membebankan kepada pencarum KWSP apabila mereka bersara nanti. Dan kita pun tak tahu berapa kadar faedah yang dikenakan kepada mereka, dan bila mereka nanti apabila bersara mengeluarkan wang tersebut, wang itu akan dihabiskan dengan begitu saja tanpa mempunyai satu perancangan tertentu. Dan kita pun sudah maklum dalam keadaan sekarang ni usia rakyat Malaysia boleh menjangkau hingga 70 tahun. Bila mereka bersara sama ada 55 ataupun 60 tahun, mereka masih ada lagi 10 tahun ataupun 15 tahun yang mereka perlu wang untuk membiayai kehidupan mereka. Baik, kalau lihat kepada taktik yang digunakan, mereka gunakan imej-imej yang ala Islamik ya, nama-nama yang berkonsepkan Arab, gadis bertudung dan juga imej-imej yang meyakinkan. Jadi itu taktik yang mungkin akan memberi mata peminjam-peminjam KWSP ini. Jadi macam mana kita melihat bahawa ada yang terpedaya tanpa merujuk kepada pihak yang bertauliah sedangkan mudah untuk terlibat dengan skim ini? Mungkin dapat dikomen? Ya, memang inilah taktik yang biasa digunakan oleh pihak peminjam wang, sama ada berlesen atau tidak berlesen, untuk memperdaya pengguna terutama sekali pengguna Islam dengan menggunakan imej-imej Islamik, bertudung dan sebagainya. Dengan cara ini boleh menjadi tarikan, dan ini merupakan satu tindakan yang tidak wajar, dan sepatutnya peminjam perlu merujuk terlebih dahulu kepada Kementerian Perumahan dan Rakyat Tempatan untuk mengenal pasti sama ada pemberi pinjam itu ada pinjam yang berlesen ataupun tidak. Sekarang ni kerajaan telah menjendamakan peminjam wang ni kepada kredit komuniti sejak tahun pada bulan April 2019 lagi. Dan sekarang ni kemudahan telah ada, kerajaan juga telah mewujudkan aplikasi iKredit.com di mana pengguna boleh memeriksa pemberi pinjam yang berlesen atau tidak, dia yang berdekatan dengan pasal ini memberi kemudahan, kerana dengan cara ini pengguna boleh mengetahui adakah peminjam lesen tersebut yang tulen ataupun tidak. Ya, tapi melihat kepada tawaran yang ditawarkan oleh skim ini, sebab mudah hanya berikan slip gaji sebulan saja, kemudian pinjaman itu lulus masa yang cepat, dan juga yang diserah hitam pun ada peluang untuk membuat akses kepada pinjaman ini. Jadi dengan tawaran yang menarik itu, ramai mungkin terpukaulah sebagai keadaan yang terdesak. Ini macam mana, apa nasihat Cik Yusof kepada mereka yang betul-betul memerlukan kewangan, pada masa sama menggugat simpanan KWSP mereka, sebab KWSP ini tabungan masa depan, bukannya untuk kegunaan terdesak ini. Mungkin dapat sikit nasihat. Memang ini yang biasa berlaku lah, sebab memang pemberi pinjam wang ini merupakan satu kaedah pinjaman yang mudah berbanding kalau kita nak minjam dengan bank dengan pelbagai dokumentasi yang diperlukan. Tapi meminjam wang ini sangat mudah, jadi pengguna perlu berhati-hati bila nak pinjam, bila terdesak. Mereka perlu mempunyai perancangan. Sebab itu bagi Formkas ini, perancangan kewangan itu penting. Pengguna perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa depan. Memang kadang-kadang sukar kerana tak apatah lagi bagi golongan B40 yang kadang-kadang pendapatan mereka hanya cukup makan saja. Mereka tak ada wang untuk disimpan. Tapi walau bagaimanapun, mereka perlu mempunyai perancangan supaya mereka ada jumlah wang, dan wang tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan asas. Dan satu perkara yang saya ingat sekarang ni apabila yang juga perlu dijadikan sebagai peringatan kepada pengguna tentang bagaimana kalau kita lihat dahulu-dahulu orang apabila mempunyai pendapatan tertentu mereka akan membeli emas dan sebagainya. Apatah sekarang emas ni harganya agak tinggi. Ia sebenarnya boleh dijadikan sebagai satu cagaran, umpamanya apabila mereka memerlukan wang, mereka boleh menggadai di pajak gadai ataupun di Arhanu untuk mendapatkan wang. Ini merupakan satu kaedah daripada mereka meminjam wang daripada peminjam wang, yang kadang-kadang boleh membebankan kehidupan mereka. Ya, tapi ada juga mungkin kes yang menyatakan bahawa di iklan yang mereka iklankan itu, termasuk video pendek ataupun ada lagi paparan di laman sosial menggunakan logo KWSP yang mungkin palsu sebab nampak betul-betul realistik, sedangkan itu semua palsu. Jadi mungkin ramai yang terdesak dengan bebanan kewangan, terpaksa terlibat ataupun terpaksa buat juga kerana desakan ekonomi barangkali. Jadi apa nasihat terbaik supaya mereka ni sabar dulu, rujuk kepada pihak yang ada pengalaman, ilmu, ataupun mereka ni memang terus saja dengan mudah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk tujuan pinjaman ini? Ya, memang kita maklum bahawa ada pengguna yang terdesak memerlukan seuang tertentu, sama ada masalah kesihatan, kalau untuk masalah pendidikan, mereka memerlukan sejumlah wang, dan
mereka akan cuba untuk mendapatkan pihak-pihak yang bersedia untuk beri pinjaman secara yang cepat. So, jadi kita mungkin memerlukan satu kaedah di mana mereka perlulah mendapatkan khidmat nasihat yang terlebih dahulu daripada pihak-pihak yang berkenaan bagi memastikan bahawa mereka tidak terjebak dengan mekanisme. Dan saya rasa K2SP sendiri pun telah mempunyai satu sistem pendidikan untuk perkara yang boleh membantu untuk bakal-bakal pesara ini bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka. Jadi pengguna jangan kena berhati-hati sebab penggunaan video dan sebagainya adalah sekadar testimoni untuk menarik pengguna saja, tetapi sebenarnya di belakang itu pelbagai masalah yang bakal dihadapi oleh pengguna. Kiranya mereka meminjam wang dengan peminjam pemberi pinjam sama ada berlesen atau tidak. Lesen ni yang akhirnya boleh menjebak mereka. Sebab itu bagi pengguna ini mereka perlu berhati-hati dan perlu berfikir panjang sebelum membuat satu pinjaman, terutama sekali melalui peminjam wang. Ya, sebab kita bimbang nanti dibebani dengan bunga yang tinggi ya. Betul. Yang kita asalnya kalau berdasarkan kepada Akta Peminjam Wang 1951, kadar yang sepatutnya dikenakan adalah 12% bagi pinjaman bercaga dan 18% ataupun 1.5% bulan bagi pinjaman yang tidak bercaga. Jadi pengguna perlu memastikan bahawa kadar-kadar yang dikenakan itu berdasarkan kepada Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Baik, terima kasih maklumat yang lengkap diberikan, nasihat yang terbaik untuk semua orang merancang, bersabar dan juga mendapatkan rujukan kepada pihak yang lebih bertauliah dan juga ada ilmu tentang hal ini. Terima kasih kepada Cik Muhammad Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden FOMKA, berkongsi tentang penipuan terhadap pencarum K2SP. Ingat itu simpanan masa depan yang penting untuk kita rancang banyak perkara seperti haji untuk selesaikan PMN rumah dan bukan untuk kegunaan semasa biar ia terpendam ataupun tersimpan dengan pelaburan yang dijamin oleh kerajaan. Baik, nanti kita nak break seketika, juga nak berkongsi lepas ini kerjaya alternatif pekerja sektor penerbangan. Tapi dengar dulu sebuah bingkisan ini tentang sebuah hotel klasik di Ipoh oleh wartawan Fadli Kamis. Saksikan rangkumannya. Bandara Ipoh pada asalnya adalah sebuah penempatan yang bermula di tebing Sungai Kinta suatu masa dahulu, dan mengikut fakta sejarah bangunan-bangunan di sini bermula ada di sejak tahun 1820-an lagi pembinaannya. Dan sekarang saya menuju ke sebuah hotel yang dikabarkan telah wujud sejak tahun 1941 lagi. Dan yang menariknya hotel ni dia masih mengekalkan ciri-ciri bangunan asal sejak daripada zaman dulu lagi, cuma diberi nafas baru dan nampak lebih minimal. Hingga bermalam rumah Pak Udin, makaklah najib sayur keladi. Hingga bermalam rumah Pak Udin. Hotel ni owner sebenar dia ialah Kong Ah Hin. Dia run bisnes ni sampai umur dia 102 tahun. Dan dia pun dah meninggal dan dia pass tu salah seorang dia punya pekerja. So last year pekerja dia dah berusia 80 lebih, sudah tak larat. Jadi owner kedai bangunan ni dia sewakan lah. Bila nampak peluang ada bangunan kosong dan kita suka dia ada vintage style tu, jadi kita rasa kita patut cuba dan alhamdulillah sambutan dia okey sebelum PKP. Atika dan suami, Faizal Adnan, menghabiskan lebih RM40,000 untuk membaik pulih hotel ini. Bagi menjimatkan kos, semua kerja-kerja perbaikan dilakukan dengan tulang 4 kerat mereka sendiri. Jadi hotel ni sejak diambil alih ada buat perubahan dari segi reka bentuk ke macam mana? Tak ada, kita masih kekalkan macam biasa. Okey. Cuma kita cat dan kita repair betul. Okey. Sebab saya nak kekalkan autentik vintage dekat sini. Faham. Sebab kita jatuh cinta dengan bangunan tu sendiri. Oh, okey, Kita faham. nak orang experience yang apa yang kita rasa masa mula jalan. Oh, okey. Sejak saya masuk tadi, melangkah masuk ke hotel ni, saya rasa macam kita masuk dalam era ke 80-an ya. Dan itu konsep dia lah sebenarnya.
Okay, jom. Kita tengok bilik pula. Dari Lambung pergi Berkonsepkan penginapan backpackers dengan harga hanya RM65 semalam bagi satu bilik, hotel ini telah beberapa kali meraih pengiktirafan oleh portal carian hotel ekoran daripada maklum balas positif pelanggan. Kalau tengok perabot kat sini semua vintage. Betul. Itu yang saya tertarik tu. Perabot, kerusi ni semua. Kalau kita tengok cerita zaman P. Ramlee, inilah kerusi yang diorang duduk. Ya, betul. Maksudnya kerusi ni pun memang semuanya memang dapat dari mana kerusi ni sebenarnya? Semuanya asal daripada bangunan ni. Okey. Maksud ambil alih bangunan ni dengan kerusi ni semua dapat. Perabot-perabot ni semua dapat. Ya. Baik, faham. Cantik. Semuanya masih dikekalkan. Kalau kita tengok ni semua good quality ni lah. Masih dikekal. untuk kena duit. Kita dapat booking daripada kebanyakan je lah daripada Europe. Kebanyakan daripada Europe, Jerman. Paling banyak daripada Jerman lah, Germany. So, permulaan tu mula-mula daripada backpackers dulu. Dah semakin banyak orang share. Last-last ramai orang tempatan. Especially group daripada UiTM, budak-budak universiti kan. Pasyuk disangka ayo dalam belakang jatuh terjombab di atas pasyuk. Itu dia tempat yang klasik, menarik dan juga memberikan jiwa tenang ya, sebab ditambah pula tadi alunan muzik lama yang begitu mendamaikan. Baik, kita nak mengajak anda untuk bersama-sama menyumbang fikrah dan juga menghayati, maksud saya dalam konteks penerbangan hari ini, dunia aviation ataupun dunia penerbangan yang terjejas akibat COVID-19, selagi tak dibuka sempadan antara negara, selagi itu banyak kerugian yang akan ditanggung, dan juga mungkin kepada mereka yang terjejas dalam sektor ini terpaksa mencari kerjaya lain setelah pun mereka lama ataupun memang dah mencipta kerjaya yang sangat mantap dalam contohnya macam juruterbang dan sebagainya. Saya nak berbincang dan juga meneroka fikrah seorang pekerja sektor penerbangan. Kepada Cik Carol Anwar Ajit. Terima kasih bersama kita hari ini. Sama-sama. Ya, tapi melihat skrin imbas gaya memang gaya pilot. Ada. Ya. Dah berapa lama dalam dunia penerbangan? Ya. Saya start daripada tahun 2000. Saya masuk flying school 2008. Okey. Jadi saya tamat dalam 2010. Sekarang 2020 sudah lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun. Baik, dalam tempoh 10 tahun, saya tak pernah pun ada ujian sehebat ini. Betul. Okey. Ini adalah ujian yang terbesar lah bagi bidang aviasi. Setakat ini ujian kami adalah di udara lah bila kami bertugas. Tapi kali ini ujiannya melibatkan kehilangan mata pencarian. Itu yang sangat mencabarlah untuk kami. Baik, bila saya membuat tinjauan, ada yang memang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Betul. Ataupun gaji hanya 50%. Ataupun memang pada kadar yang sangat minima. Sedangkan setiap orang ialah ada komitmen tersendiri, ada perancangan untuk mengembangkan kerjaya, perniagaan dan sebagainya. Jadi bila berlaku, sebagai seorang yang dah pun dalam satu laluan karier sangat mantap, macam mana membuat susunan kehidupan dan kerjaya itu sendiri? Seperti yang saya katakan tadi, dugaan ini tidak pernah dihadapi. Okey. Walaupun kami sebagai pilot dilatih untuk berhadapan dengan segala ujian di udara dan juga di darat. Tapi senario yang terjadi ketika ini adalah totally out of mind lah, boleh dikatakan. Jadi alhamdulillah disebabkan saya dilatih untuk berhadapan dengan cabaran. Jadi sedikit sebanyak saya cuba apply apa yang saya pelajari sebelum ini untuk menghadapi keadaan semasa. Okey. Macam saya kehilangan pendapatan daripada bulan 4. Boleh dikatakan totally zero. Jadi saya perlu fikir keadaan yang terbaiklah untuk menghadapi keadaan ini, bukan hanya dengan berpeluk tubuh. Betul. Okey. Tapi daripada bulan 4 tu saya pun masih tak berani nak keluar sebab virus ni masih berada di sekeliling. Jadi dalam bulan 5 dan 6 baru saya bertindak untuk mencari pendapatan alternatif lah. Apa yang dilakukan dapat dikongsikan? Okey. Memandangkan background saya sebelum ni belajar di universiti. Okey. Dan saya menyertai bidang penerbangan pun agak lewat sebenarnya di usia 30 tahun. Okey. Jadi saya cuba kembali menggunakan
kelayakan saya yang sebelum inilah untuk memohon pekerjaan. Tapi it seems quite tough to get the job. Mungkin sebab semua orang pun dah hilang pekerjaan. Jadi saya berfikir hanya dua kaedah untuk saya mendapatkan pekerjaan lah. Pertama, saya kena mencari satu yang fast cash, dan kedua yang tidak terikat pada pekerjaan itu. Maksudnya saya bebas untuk membuat pekerjaan yang lain sambil saya membuat pekerjaan tersebut. Jadi apabila saya berfikir panjang, hanya ada satu pekerjaan yang sesuai lah, iaitu e-hailing rider, seperti mana yang viral sekarang. Ada juga orang memang cabaran untuk menurunkan rasa malu dan ego, ya. Sebab kita bermula di karier yang mantap, yang disanjung, tiba-tiba terpaksa juga survive untuk kehidupan. Macam mana melihat itu suatu cabaran juga kepada emosi, kepada fizikal, kepada minda, macam mana? Betul. Mungkin di situ ada ego. Tapi dalam keadaan semasa yang mana kita perlu survive, macam saya ada anak berumur 8 tahun, saya ada seorang isteri. Jadi anak saya perlukan pembiayaan, sudah bersekolah. Dan saya perlu bayar segala-gala expenses yang ada. Jadi saya fikir ego tu tidak perlu dalam keadaan sekarang. Disebabkan itu, maka saya rasa saya boleh membuat pekerjaan itu dengan baik. Maksudnya saya letak ego tu di tepi lah. Tapi dah hati kecil masih ada harapan untuk kembali terbang, ya? Saya rasa pendapat saya dengan keadaan semasa yang virus ni masih kita tak jumpa vaksin dia, agak sukar untuk kembali terbang. Betul. Apa akan jadi kepada dunia penerbangan? Bukan hanya Malaysia tapi serantau dunia. Sebenarnya dunia penerbangan ni bukan setakat di Malaysia yang terkesan. Rakan-rakan saya daripada seluruh dunia lah, seperti di Oman, di Hong Kong, sudah kehilangan kejaya sebenarnya dan berpatah balik ke Malaysia. Jadi tapi alhamdulillah di Malaysia sektor penerbangan domestik telah dibuka. Jadi di situ saya fikir syarikat penerbangan mungkin dapat menjana sedikit revenue. Tetapi sehingga international border itu dibuka, saya tidak fikir keadaan aviation kembali pulih lah. Itu dia. Betul. Jadi adakah ini memang betul-betul kena mencari satu turning point yang lain, ataupun masih lagi ada yang perlu mengharap pada masa sama, ada juga yang tidak membuat persiapan sebenarnya. Jadi sebab tadi disebutkan bahawa tak pernah dibayangkan. Jadi macam mana nak daripada kosong ataupun dah lama, mungkin ada kemahiran yang dah pun berkarat kan, nak kembali digilap. Daripada sama mungkin ada pekerjaan, tapi dengan tawaran gaji yang mungkin dilihat tidak mampu untuk menampung mungkin gaya hidup ataupun keperluan semasa. Jadi jadi mungkin ada satu kelompok ataupun circle yang membantu satu sama lain. Ya. Betul tuan. Untuk seseorang yang pernah merasa gaji yang agak tinggi, bila berada dalam keadaan semasa, sudah pasti saya fikir perkataan yang sesuai adalah goyah lah. Kerana banyak komitmen yang perlu dibayar. Tetapi untuk saya fikir yang paling penting adalah survival. Meaning we put food on the table untuk keluarga. Alhamdulillah dengan bantuan kerajaan seperti moratorium dan sebagainya, sedikit sebanyak membantu golongan juruterbang di Malaysia. Betul seperti tuan kata tadi, bidang ini akan frozen, boleh dikatakan mungkin makan masa bertahun. Jadi untuk itu kami perlu membuat kerja lain lah untuk survive. Dan saya masih mencari kerjaya lain yang lebih stable lah. Latar belakang pendidikan di kampus? Saya asalnya seorang pensyarah dulu di universiti. Sebelum saya terlibat dengan aviasi, saya belajar di UTM Skudai, bidang komputer, software engineering, dan saya menyambung pelajaran ke UK pada tahun 2005. Tapi disebabkan minat saya ke arah bidang penerbangan, maka saya membuat keputusan untuk bersara lah daripada bidang syarahan dan terlibat dalam bidang ini. Tapi mungkin sekarang saya perlu kembali semula ke bidang tersebut, maybe lah. Saya rasa. Jadi keinginan untuk kembali mengajar tu tinggi? Keinginan tu ada tuan, tapi disebabkan terlalu lama saya di dalam bidang penerbangan, jadi mungkin sedikit sebanyak saya
tertinggal bidang komputer yang pernah saya ceburi lah sebelum ini. Saya lihat ramai juga yang memilih yang paling senang ialah tentang berniaga. Apakah itu juga menjadi pilihan? Ya. Betul. Selain e-hailing rider yang mana tugasnya seperti yang diviralkan, sedikit sebanyak menyamai tugas saya di dalam kokpit sebenarnya. Tetapi tugas itu bagi saya perlu disulami dengan bidang perniagaan yang lain. Jadi buat masa sekarang saya menjual 2 jenis produk lah. Daging stick dan juga kambing perap. Jadi kepada siapa yang meminati 2 produk ni boleh mencari saya lah selepas ini. Itu dia. Tapi saya percaya pernah tak ada satu momen rasa macam terduduk jugalah ya dengan ujian ini. Sebab nak bangun kembali tu, nak merancang kembali tu bukan mudah sebab kita dah biasa selesa kan. Betul tuan. Seperti mana saya kata tadi, keadaan ini kita tak pernah hadapi sebelum ni. Tambah pula melibatkan pendapatan iaitu mata pencarian. Sudah pasti memang terduduk. Saya di rumah dalam bulan 4-5 asyik memikirkan kaedah yang terbaik untuk survive sebenarnya. Walau bagaimanapun sebelum ni saya dah fikirkan kaedah untuk what they call it as a backup income. Tapi disebabkan COVID ni terjadi terlalu cepat, jadi saya tak sempat nak buat pendapatan tersebut. Tapi alhamdulillah saya rasa dengan pekerjaan yang saya ada sekarang mungkin sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam keadaan yang genting sekarang lah. Ya, getir dan genting jugalah bagi banyak pihak. Kita doakan semoga yang terkesankan ada kekuatan baru, ada ruang rezeki baru yang dapat membantu diri dan keluarga, dan kita doakan semoga pulih vaksin ditemui atau apa juga sahaja solusi yang terbaik untuk negara dan juga kehidupan semuanya. Kita bimbang kalau ia berterusan lebih banyak mereka yang terjejas dengan pekerjaan. Terima kasih kepada Sheikh Khairul Anwar Ajit. Sama-sama. Tapi gaya memang mensyarah. Aura pensyarah tu kuat. Juga pekerja sektor penerbangan yang berusaha keras dan juga berjuang untuk mencari kehidupan baru, pendapatan baru demi survival yang berterusan. Baik, kita nak bereksika, nanti kita nak singgah di luar. Ada dengannya dari kokpit ke ruang dapur. Hari ini kita banyak cerita tentang penerbangan, istilah penerbangan tadi, kemudian kisah seorang juruterbang dan kemudian nanti apa pula penampilan pramugari mungkin yang akan berkongsi tentang rasa mereka dan juga impian mereka untuk kembali menggapai awan. Selepas ini, di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, ketika ini penerbangan MSI TV3 sebentar lagi akan mendarat di Sri Pentas. Okey, bersama dengan kami kapten-kapten yang akan menunjukkan cara. Hari ini lain sikit dari sektor penerbangan ataupun dari kokpit ke dapur ya, kapten semua. Bersama dengan Farouk Iskandar Omar, Arif di sebelah sana. Nanti kita akan bersama dengan Arif juga dan juga Muhammad Kamil, Muhammad Farouk. 3 orang ini adalah kapten di salah satu syarikat penerbangan di Malaysia yang kali ini ingin mengetengahkan menu mereka pula. Dah ada usaha kedai makan sendiri. Okey, mungkin Kapten Farouk boleh ceritakan sedikit tentang Bali Bakar. Ya, betul. Okey. Bali Bakar ni sebenarnya berkenaan bila kita fly dulu, bila kita terbang ke Bali dulu. Ada satu kedai ni dekat Bali yang kita selalu sangat pergi beli makanan kat dia. Kita tu maknanya memang kawan baik lah tiga-tiga ni. Pilot, cabin crew, semualah. Okay. So tempat tu I suka masak. Bila I suka masak, I rasa I boleh buat makanan tu. Tapi kita pergi sana harga mahal. Yelah. Kita makan Lagi-lagi semua. kita kan datang tempat dia, lagi kena charge mahal. Tu yang bawa balik resepi sendiri. Yes. Lagi-lagi bila dia tak fly MCO, kita cakap tak payah pergi Bali. Tak boleh pergi Bali pun. So kita bawa kat sini. Kan? Okey, kalau maknanya resepi ni adalah daripada Kapten Farouk sendiri. Ya, saya. Betul. Okey, kalau Kapten Kamil Okey, Kapten Kamil pula apa posisinya di sini? Sini mula-mula Kapten Farouk yang bawa idea ni. So then kita started this business. Basically, I'm managing the entire operation. I see. Okay. So that this runs smoothly in terms of stock, beli barang. Dia sebab daripada kokpit kan, dia terus jump into
kedai makan dan sebagainya. Betul. Ada rasa canggung sikit ke, rasa kekok sikit ke mula-mula ataupun memang Ada. Di mana saya pandang Kapten Kamil tu, saya cakap apa kita buat ni sebenarnya. Dah lama sangat tak fly kan. Dia tengah kira ikan. Dia lain lain daripada bawa file, tarik beg pergi kokpit kan. Dia terus kepada kedai makan punya setup dan sebagainya. Okey, apa kata kalau kita tinjau di sebelah sana juga, Kapten Arif nampaknya sedang seronok. Kapten Arif memang kalau di kedai pun masak. Yes, correct. So, I kadang-kadang dipanggil sebagai filler. Filler. So, kalau Kapten Kamil perlukan saya kat depan, saya akan pergi depan. Kalau Kapten Farouk perlukan saya di belakang, saya pergi belakang. And then I also do the marketing lah. When I can. Yes, correct. Tapi anda bertiga ni memang dah kawan lama. Mari sini Kapten Kamil. Maknanya memang dah berkawan dah lama lah sebelum fly lagi. Saya dengan Kapten Kamil dah 15 tahun sebab saya kenal dia daripada flying school. Okey. Saya dengan Kapten Arif ni, saya fly dengan dia dulu, saya kenal dia. Okey. Saya dulu FO dia orang. Pasal saya masuk lambat sikit daripada dia orang. Okey, okey. Asia. Maknanya semasa Kapten Arif FO, ni Kapten. FO tu maknanya first officer lah ya. Jadi kalau kita punya terms di penerbangan ni first officer FO lah dan sebagainya. Tapi sekarang dah Kapten dah sebenarnya kan. Okey, untuk MCO ni kita tahu syarikat penerbangan mana-mana pun memang tak bergerak. Jadi mereka ni mengambil inisiatif untuk membuka restoran sendiri ya. Ya, betul. Restoran sendiri. Berada di mana restorannya? Kita ada dua actually. Satu mula-mula kita buat delivery saja. Dekat nama dia Berani Warisan which is in Ampang. Dekat dengan Taman Dagang. Sekarang kita buka dine-in place dekat je 5 minit dari sini. 5 minit je? 5 minit. Lepas ni bolehlah orang Seri Pentas ke sana. Ya, betul. Okey, kita sempat tunjukkan anda bagaimana kapten-kapten kita berada di dapur. Okey, sekarang ini masing-masing dah ada tugas masing-masing dah. Ya, betul. Dah tahu. Dia ada tak rasa macam tak sama pendapat sebab 3 kapten punya idea kan. Bila nak menjayakan sesuatu ni masing-masing mungkin ada pendapat sendiri. Ada berlaku tak dalam kalangan? Ada berlaku which is a good thing because bila kita combine pendapat tu, I pendapat lain, dia pendapat lain. Dia masuk lagi pendapat dia. So kita combine, kita cakap okey, tak apa. We go with the majority. Kata dia suka macam ni, dia suka macam ni, I cakap we go with majority. Maybe I'm wrong, maybe dia orang betul, maybe dia salah, dua betul. Tapi kita always discuss. Kan? Every single after flight pula, bukan after flight. Jangan after flight ya. After flight. Biasalah dah every single biasa. after business, after kedai dah tutup, kita discuss lagi balik apa benda. Tapi yang keunikannya idea diketengahkan Bali Bakar ni maknanya memang tak ada pun ambil sikit tentang penerbangan. Maknanya kalau mereka yang berada di background penerbangan ni selalunya mungkin akan kafe tu nama Fly Cafe ke apa-apa ke. Ini memang nak larilah daripada tajuk asal dia ni. Jawab Nah, silakan Kapten Arif. Tak, how we came out with the name is because kita orang suka sangat pergi Bali. Pasal excited nak makan ikan ni je. Okey. So tak teringat masa nak buat nama tu, tak teringat nak ada kena mengenakan dengan flight dah. Okey. Okey, ini sedang dilakukan adalah antara menu yang berada di Bali Bakar. Ini ikan talapia bakar. Ikan talapia bakar. Kalau dekat sana dia panggil ikan nila. Dekat Bali maknanya? Dekat, ya. Oh, okey. Kalau di buku menu ikan talapia biasa lagi kan? Ya, betul. Sambal itu kabarnya adalah resepi sendiri Kapten Farouk? Ya, betul. Mana belajar masak ni, Kapten? Saya memang suka masak. Ya ke? Daripada kecil bapak saya masak. Mak saya jarang masak. Bukan dia tak pandai masak. Kalau anda nak tahu, bapak dia bukan calang-calang je. Okey, kalau anda mungkin dah lama mengikuti TV3, pastinya anda kenal dengan yang namanya The Legendary Omar. Bersama dengan kita juga hari ini sebenarnya Omar Abdullah yang menjadi salah seorang daripada siapa tak kenal lah di TV3 ini. Inilah anaknya Farouk Omar. Dah kena overshadow lah kan ni. Okey. Talapia bakar lagi apa menu yang ada? Okey, Kamil. Ada talapia bakar, lepas tu siaka bakar, bawal bakar, dan ayam kampung bakar, sotong dan daging. Okey, jom kita di sana akan menyiapkan persiapan terakhir, betul? Ya, betul. Boleh kita ke sana? Boleh. Okey.
Alright, di sini ada ikan yang dah siap masak lah. Kapten Kamil mungkin boleh terangkan apa antara persiapan terakhir sebelum dihidangkan kepada pelanggan? Sebenarnya kita akan taruh pisang dulu, nasi 1 mangkuk, kita akan serve dengan daun Biar kami sesuai itu. Ini untuk sambal tomat dengan kicap. Ini set untuk ikan. Oh, ini nama dia sambal tomat. Ya, sambal tomat. Kenapa nama dia sambal tomat, Kapten? Sebab dia consist of tomato as well. Dia ada cili, ada tomato, adalah lagi-lagi semua tu. Okey, ini sambal special di Bali Bakar lah. Ya, betul. Okey. Ini Pedas satu tu. plate berapa ni? Satu plate siakap kita jual RM21. RM21 untuk siakap. Dan ini juga merupakan ayam bakar. Set ayam bakar? Ayam bakar. Sorry. Kita tambah salad dengan Sebab dah cuci semalam. Tempe. Dia punya kicap dengan tomat sama untuk semua set. Okey. Jadi kalau di kedai sekarang ni berapa ramai pekerja dah? Sekarang kedai baru kita buka ni ada 4 orang. 4 orang. Termasuk kalian bertiga ke tak? Tak termasuk kita. Yang 3 orang tu pelayan dan sebagainya. Betul. Okey. Nampaknya dah siap tu, Kapten Farouk? Ya, dah siap dah. Ini apa? Talapia bakar tadi. Ni antaranya lah. Kami boleh buat plating. Okey. Antara menu yang paling diminati di sana kalau disebut-sebutlah talapia bakar. Ya, betul. Talapia, siakap dan ayam bakar. Okey, kita tahu sebab sebelum ini backgroundnya adalah penerbangan kan, pergi flight, kat flight pun selalunya makan bungkus saja kan. Dipanaskan saja di flight. Kali ini anda sendiri yang mengendalikan makanan untuk pelanggan-pelanggan. Apa perbezaan sebenarnya sektor penerbangan dan pemakanan yang dalam bidang makanan ini yang memang ketara dapat dilihat, Kapten Farouk? Sebenarnya kepuasan customer juga. Basically bila kita bawa kapal pun kita nak diorang happy, diorang comfort. Betul, so kan? bila makan pun kita nak diorang duduk tempat comfort, makan makanan sedap, relax kan. So itu kesamaan yang saya rasa sangat ketara lah. Dan bila kita tanya macam mana, okey semua. Macam kita balik flight tanya how's the flight, dia cakap yang ditunggu-tunggu tahu kapten yang mempunyai senyuman lagi, Kapten Arif, Kapten Farouk ni kan. Semua kalau kita punya passenger nak turun menunggu senyuman daripada mereka. Samalah mungkin di kedai ya. Sama. Betul. Tapi pakai mask tak nampak. Okey, soalan cepu cemas saya. Lepas ni kalau segalanya kembali pulih, sektor penerbangan pun dah boleh bergerak seperti biasa. Adakah akan maintain di dapur atau kembali ke kokpit? Siapa nak jawab dulu ni? Okey. Saya silakan. Basically kita orang dah train staff untuk buat sebagaimana SOP yang kita orang buat. Sebiji-sebiji kita ada tulis SOP, kita orang dah ajar staff tu. Senang kan? So senang. So basically after this kita akan ajar lagi dan insya-Allah kita buka lagi ada tempat lain. Dan at the same time kita boleh fly lagi. Yes. Kan? Betul. So maknanya fly tu memang jiwa lah. Yes. Macam mana pun lah. Pergilah ke bidang mana pun. Fly tu tetap jiwa juga. Betul. Tak kira lah first flight pukul 4 pagi tak kira. Okey je. Sekarang semua tak kira. Pukul 1 pagi pun pergi. Okey, penerbangan domestik atau international? Captain? Saya dengan Kapten Kamil international because memang itu trade dia. Dia buat domestik dan international. Okey. Kita ucapkan yang terbaik juga kepada kalian bertiga. Terima kasih. Sekali dalam bidang yang baru diceburi ini. Supaya menjadi sedikit sebanyak inspirasi kepada mereka di luar sana. Sebab ramai yang terjejaskan pekerjaannya. Okey, kabarnya ada IG Bali Bakar. Yes, betul. Ini dia Bali_Bakar yang anda boleh follow lah Kapten bertiga ni punya IG. Dan juga kat situ mungkin ada personal account juga kot. Okey, saya nak rasa lah salah satu. Yang mana yang paling ni? Semua sedap. Semua sedap. Saya nak rasa tomat ni, sambal dia ni. You kena ada air tu. Ya ke? Pedas. Alamak. Kita cuba ya. Okey, bismillah. Wah, lembut lah. Dia punya ikan ni masih garing lagi. Okey, ini adalah resepi Kapten Farouk sendiri dan sama-sama bertiga. Baik-baik Ada warn you. Ini dah warn I. Okey, bismillah. Ikan dia power. Ikan dia, kulit dia power. Dalam dia masih rasa biasa lah. Tapi kulit dia tu memang dah rasa disalutin kan. Memang pedas ya.
Dia dah bagi warning kat saya memang kena ada air. Kejap lagi saya nak minta air. Okay, kita nak rehat seketika. Sekejap lagi dia berpeluh. Terima kasih kepada Terima kita semua. kasih. Kalau ada kesempatan datang kat depot.my boleh dine in dekat sana. Ya, betul. Kita ada 20% diskaun sepanjang bulan ini. Sepanjang bulan ini sampai merdeka. Ya. Dengar tu semua, okey, boleh datang ramai-ramai. Terima kasih Kapten Farouk. Terima kasih Kapten Arif. Terima kasih Kapten Kamil. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini, kalau kita dah bersama dengan Kapten di Awan Biru, selepas ini kita bersama dengan Gadis di Awan Biru. Okey, di MH Shine seketika nanti. Thank you so much. Pilihlah aku jadi temanmu, kan ku serikan seluruh duniamu. Pilihlah aku jadi temanmu, ku mahu menggapai bintang denganmu, mencorak awan denganmu. Oh, ternyatalah cinta kita berdua. Akulah Cinderella, hatiku, diriku, anganku, mimpiku, cerita hidupku. Akulah Cinderella, 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 la 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 la. Cuba pakai kata cinta, dunia akan nampak indah. Warna suram macam muram, bagai ditirai pelangi. Kasihku sinar tanpa cinta, sinarnya tanpa asmara. Dengarilah hatiku rindu, satu harapan membara dan menyala, kan menyinari perjalananku. Sejauh langit biru takkan ku berpatah arah. Bagaikan melukku di tepi ganteng, begitulah aku di dalam hidupmu. Ada tiada tak memberi kesan, hanya aku menanggung kerinduan. Ku mahu kesetiaan dan kejujuran, kasih sayang yang tiada bersempadan, pengorbanan cinta yang tulus dan lahir dari keikhlasan. Namun kau hanya mampu memberi janji palsu, dan kita pun terdorong hawa nafsu. Semua yang kau beri tak benar dan takkan menjadi arti. Sekiranya cinta masih ada, seandainya rindu masih setia, izinkanlah ku kembali menghias hidupmu. Jikalau aku memberikan sepenuh jiwa, yakinkanlah kau kan setia. Hanya aku kau sayang, siang dan malam. Jikalau kamu mahu ke peringkat seterusnya, tunaikanlah apa ku pinta. Itu semua perlu jikalau aku menyintamu. Oh, jikalau aku. Wow. Itu dia. Triplets Trouble. Yes, trouble. Okey. Baik, kita akan mendarat sebentar lagi. Sila pastikan. Pastikan anda Baik, semua cabin crew. Kalau suara dia buat announcement, semua tercengang. Okey, baik. Kita nak kenalkan diri dengan semua pramugari. Okey. Silakan. Lunia. Saya Maisara. Saya Fatin. Okey, Lunia, Maisara, Fatin. Ada dia dikenali sebab ialah terutama sekali memang gadis di Awan Biru lah. Mereka yang jom kita depan sikit. Kan mereka yang pakai uniform dia lain sikit bila dia buat aksi-aksi di media sosial. Dan lepas tu semuanya suara sedap. Aksi itu maknanya menyanyi kan. Menyanyi dan sebagainya. Tapi kabarnya anda bertiga ni kenal bukan pada ketika terbang bersama-sama kan? Boleh ceritakan sikit. Michael? Okay, sebenarnya kita orang dah kenal before kita orang terbang. Kita orang kenal dekat Melaka, which is tempat kerja lama. Masa tu kita orang artis budaya dekat Melaka. Oh, memang dah artis lah. Artis budaya barulah. Bukan dah biasa dengan bidang seni lah kan? Okay, so basically bidang masing-masing punya background study pun teater. So kita jumpa dekat situ and then decide sama-sama untuk pergi
interview pramugari. Alhamdulillah. Tiga di sini je. Alhamdulillah. Tiga di sini. Salah. Jadi dah berapa lama tak terbang? Since PKP lah. Bulan 3. Yes, betul. Oh, lama. Lama. Okey, jadi Lama dah tertinggi. jadi bagaimana pengisian tanpa Okay. Menyanyi kat rumah. So kita orang ada juga macam cuba bisnes-bisnes sikit-sikit. Okay. And then entahlah kita orang isi Kalau masa menyanyi bertiga ni lah. ada orang beri sumbangan. Kan sekarang ni memang jadi trend kan. Bila kita buat persembahan orang akan memberi sumbangan dana. Tapi sebenarnya benda ni kita baru mula since PKP. Before that kita just nyanyi for fun. So macam ini kita macam nak cuba serius. Inilah dia. Siapa yang paling bongsu? Fatin? Saya. Paling adik. Adik. Biar adik cakap lah. Yang adik sekali. Umur sama ke semua ni? Tak. Tak kan? Beza setahun-setahun. Setahun ini jauh sikit lah. Oh, okey. Selalunya adik yang paling bongsu paling manja. Ke terbalik? Tak ada. Tak ada. Dia kalau ada 3 orang ni perempuan, lepas tu nak cari idea mesti macam-macam idea keluar kan. Betul. Lepas tu macam mana mesti selalu gaduh. Gaduh Tak ada rambut tak ada rambut tak ada. Tak ada lah. Tak ada rambut. Tapi gaduh tu biasa lah. Gerak sikit otak kan. Kita bersama. Jadi putih ni melambangkan apa? Awan ke apa? Tak adalah saja nak sweet-sweet hari ni. Dawari. Okey. Siapa yang menentukan macam lepas ni apa perancangan kita, maknanya anda bertiga ni kira dah masuk satu langkah dalam industri lah boleh dikatakan kan, sebab orang dah kenal melalui YouTube kan, dah dengar anda boleh nyanyi semuanya. Jadi siapa yang merancang selepas ini selalunya? Selalu merancang tu nak kata seorang-seorang tu tak adalah, masing-masing mainkan peranan. Masing-masing ada orang kata ada peranan masing-masing. Dan macam contoh on that week Lunia ada idea and then kita orang sumbangkan idea apa lah. Sama juga minggu-minggu yang sebelum brainstorming sama-sama lah. Okey, jadi selain daripada bakat tu bakat juga dari segi untuk mengisi kantung pendapatan tu. Tadi kita buat bisnes kan? Kan? Bakat ni tak digunakan untuk mendapat Itulah kita hasil. mencuba sebenarnya. Kalau boleh, sebab ini pun bidang yang kita orang belajar. So nak jugalah adalah mengidamkan untuk masuk. Selalu teater apa? Modern ke tradisional? Sebab kita study kan, so kita akan buat semua. So kita dah try. Tradisional ada, modern pun ada. Tradisional watak apa bangsawan? Bangsawan. Mulan. Saya pernah jadi Mulan. Puteri Hang Lipo. Okey, baik. Jadi macam mana melihat dugaan dunia penerbangan? Tadi sebagai pilot kan? Ini pula dari segi pramugari. Tidak biasa terbang, biasa Macam mana melayani. terjejasnya kalian? Okey. Nak cakap pasal terjejas tu memang terjejas. Basically mungkin tidak semualah, tapi kalau nak cakap pasal kerjaya kami memang basically memang terjejas. So macam sekarang pun even kita tak fly pun kita kena cari something else untuk isi masa dalam masa yang sama. Itu Yelah, sebab lah. tak boleh nak duduk diam juga kan. Betul. Rindu nak fly. Rindu lah. Kan? Masa fly tu rasa macam nak cuti. Itulah masa kita duduk nak stay dah darat kan. cuti Sekarang panjang. cuti panjang ni dah rindu awan dah. Tapi kalian masih lagi bersama dengan syarikat penerbangan kan? Tidak diberhentikan ya? Alhamdulillah. Tapi ada rakan-rakan yang diberhentikan juga. Ada rakan-rakan. Itulah sebab ada nasib yang tak sama. Ada yang lagi teruk maknanya dibuang dan sebagainya. Okey, selepas ni idea untuk kalian bertiga apa lagi? Bisnes online sudah, YouTuber sudah. Okay, kalau ada yang tawarkan rakam album ke lagu ke? Lirik. Banyak lirik ni. Ni rakam duet. Hai tiba-tiba. Assalamualaikum. Ada syarikat rakaman yang pernah melamar kalian ke? Lamar tu tidaklah, tapi suruh kita mencuba tu kita dah cubalah. Tapi mungkin belum lagi rezeki orang kata. Itu suara apa tu? Ke buat watak kartun juga? Ahli suara tak? Ahli suara pun pernah buat juga. Sebab pernah. Kalian nampak memang tak janggal dengan kamera lah. Kan mungkin dah lama jadi teater, dah involved dengan teater dan sebagainya kan. Siapa yang mainkan peranan macam kalau pengakhirannya saya yang decide? Mai. Tidaklah Tak ada, sama. Masing-masing sama. Sebab Undi. Itu yang bergaduh tu. macam nak dapatkan satu keputusan tu memang akan gaduh dulu, barulah dapat. Barulah dapat. So masing-masing mesti ada ego Kena masing-masing belajar kan. So terima memang pendapat jugalah. Sometimes pendapat dia lagi bagus. Jadi biasa buat persembahan sebenarnya daripada di betul depan kamera. Kalau di pentas ada tak? Okey, mencuba di medan selera ke? Belum lagi. Betul-betul audiens yang itulah ya.
Karaoke lah, karaoke bertiga. Ada. Dalam bilik lah tapi Sebab kalau macam dalam bilik kita mungkin dapat kawal kan. Tapi kalau dengan orang ramai mesti bising tu belum lagi lah. Belum lagi pernah lah. Mungkin tak berani lah. Macam tak tahu macam dia nak start. Tak ada ruang. Banyak lagi yang kalian kena explore, kena dalami kan. Siapa artis yang memang nak sangat duet bersama dengan The Triple Trouble ni? Yang first lah. Siapa? Tok T lah saya. Oh, ya ke? Oh, yelah. Kita orang start dikenali dengan lagu Tok T. Kalau lelaki? Fetri Yahya dia buka punya. Dia kopi. Alam dah ada kan? Sekali lah. Macam ni. Saya teringat ni lain, ni topik lain pula. Di Bandar Aceh, dekat bandara itu, ada restoran ayam pramugari, benar kan? Tak pernah? Antara menu dia. Jadi kali boleh cubalah. Antara menjadi tumpuan di sekitar lapangan terbang Aceh. Ada sebuah restoran memang menjadi persinggahan lah sebelum mereka terbang. Sebab kadang-kadang kita ni bukannya pergi sana dan pergi ni pun kan. Pergi sana just sekejap saja dan pulang kembali. Kadang-kadang kaki tu tak menjejak pun. Negara tu dia just syaman. Tak apa, insyaAllah kita akan terbang kembali nanti. InsyaAllah, amin. Dan kita ucapkan segalanya berjalan dengan lancar lah untuk kalian bertiga dan semua sebenarnya yang berada dalam sektor penerbangan ni kan. Betul. Okey. Penggunaan telefon bimbit tidak diberikan waktu ini. Dan sila kembali kepada duduk anda. Terima kasih. Pasangkan sabut penyaman. Sabut penyaman. Okey. Ini dia Instagram Triplets Trouble. Cepat-cepat follow. Terima kasihlah post kami MSI di sini. Ya. Kalau bertambah jumlah nanti bagi saham sikit. Kena ingat sentiasa ni. Apa dengan khabar ada orang merisik? Ada komposer merisik. Wah. Itu permintaan tu. Oh, ya ke? Kami mengimpikan benda tu. Silalah. Ada tim produksi saya baru bagi tahu. Ni ada orang merisik ni, Triplets Trouble. Siapa yang merisik tu? Bestnya. InsyaAllah lah. Akan mana tahu rezeki selepas ini bila anda dah dilihat bakat dan sebagainya. Okey? Semoga maju jaya. InsyaAllah. Terus cekal dan tabah. Thank you for flying air. Okey, esok ada apa? Menarik. Fetri Yahya. Kumpulan legenda. The Solace. Okey. Esok di MSI waktu yang sama seperti biasa. Jangan lupa untuk menyokong kami sentiasa jam 8 pagi di TV3 dan juga FB Live MSI TV3. Okey, senyum selalu. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Silakan. Tiada bezanya, hatiku ceria bagai sang surya. Hari Minggu, hari bergembira. Hey, hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu sha-na-na-na-na. Esok kerja jadi hari ini kita berjumpa dengan si dia yang tercinta. Mengapa usah ditanya, kemana, di mana, oh tiada bezanya. Hatiku ceria bagai sang surya. Hari Minggu, hari bergembira. Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu sha-na-na-na-na. Esok kerja jadi hari ini kita berjumpa dengan si dia yang tercinta.
hari Minggu, hari bergembira. Du, du, du. Du, du, du.